Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini cikgu akan sambung dengan mata pelajaran cikgu iaitu Bahasa Melayu tahun 3. Okey. Dan hari ini cikgu akan fokuskan kepada tajuk yang baru iaitu tajuk ayat majmuk. Baik. Jadi cikgu nak murid-murid bersedia dengan buku teks masing-masing, jilid yang pertama, buku surat yang ketiga. Baiklah, sebelum kita mula, marilah kita lihat apakah objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Baik, pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik. Baiklah murid-murid, pada video yang lepas, cikgu telah terangkan kepada kamu apakah itu ayat tunggal. Dan pada hari ini, kita akan lebih fokuskan kepada ayat majmuk. Murid-murid tahu apakah itu ayat majmuk? Jom kita mulakan. Jadi, ayat majmuk adalah ayat yang mengandungi 2 atau lebih ayat tunggal disambungkan dengan kata hubung. Murid, cikgu akan ulang. Ayat majmuk adalah ayat yang mengandungi 2 atau lebih ayat tunggal yang disambungkan dengan kata hubung. Murid-murid tahu apa itu kata hubung? Okey, cikgu akan berikan contoh kata hubung. Okey, contoh kata hubung adalah yang pertama, dan. Yang kedua, atau. Yang ketiga, sambil. Dan yang terakhir, kerana. Banyak lagi contoh kata hubung. Tetapi pada hari ini, cikgu akan fokuskan 4 kata hubung ini sahaja. Cikgu akan tunjukkan kepada kamu contoh ayat majmuk. Baiklah murid-murid, cikgu akan tunjukkan kepada kamu contoh ayat majmuk. Ini adalah contoh yang pertama. Kamu boleh lihat di sini ada satu contoh ayat tunggal iaitu Aizat pergi ke sekolah. Dan ini adalah contoh yang kedua, ayat tunggal Afi pergi ke sekolah. Jadi kedua-dua ayat tunggal ini perlulah digabungkan dengan kata hubung. Dan kata hubung yang kita gunakan untuk ayat ini adalah dan. Okey murid-murid, jika kita gabungkan kedua-dua ayat tunggal ini dan menggunakan kata hubung, jadilah satu ayat majmuk yang lengkap iaitu Aizat dan Afi pergi ke sekolah. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Untuk yang contoh yang kedua, ini adalah ayat tunggal yang pertama iaitu ayah membaca surat khabar. Dan ini adalah ayat tunggal yang kedua, ayah menonton televisyen. Jadi kedua-dua ayat tunggal ini perlulah digabungkan dengan kata hubung. Dan kata hubung yang kita gunakan adalah sambil. Baik murid-murid, jika kita gabungkan kedua-dua ayat tunggal ini dengan kata hubung, jadilah satu ayat majmuk yang lengkap iaitu ayah membaca surat khabar sambil menonton televisyen. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu faham kedua-dua contoh yang cikgu berikan ini. Kita akan pergi kepada pematangan yang seterusnya. Baiklah murid-murid, marilah kita buka buku teks jilid yang pertama, muka surat yang ketiga. Pada muka surat yang ketiga ni, kita dapat lihat satu petikan yang bertajuk Bantu-Membantu di Dapur. Dan pada muka surat yang ketiga ini juga, kita dapat lihat satu gambar keluarga Nabila. Di sini ada Encik Abdul Aziz, di sini ada ibunya Puan Zainab, di sini Nabila dan di sini Abang
Nabila. Jadi kita lihat, apakah yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang bantu keluarga mereka mengemas dapur. Jadi cikgu pasti, mesti murid-murid pernah membantu keluarga mengemas dapur. Contoh yang boleh kita lakukan adalah membasuh pinggan, tolong ibu masak, membasuh sayur dan bermacam-macam lagi. Jadi murid-murid, kita akan fokuskan kepada petikan ini. Marilah kita membaca bersama-sama petikan yang ada pada muka surat yang ketiga ini. Baiklah murid-murid, marilah kita membaca petikan yang ada di bawah. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Baiklah murid-murid, di sini ada beberapa ayat majmuk. Jadi, cikgu nak murid-murid mencari di manakah ayat majmuk yang ada pada petikan ini. Jom sama-sama kita cari. Baiklah murid-murid, marilah kita mencari ayat majmuk yang ada pada petikan. Untuk ayat majmuk yang pertama, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Ini adalah contoh ayat majmuk yang ada pada buku teks. Kita lihat ayat majmuk yang kedua. Ayat majmuk yang kedua adalah wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ini adalah contoh ayat majmuk yang kedua. Dan kita lihat ayat majmuk yang ketiga adalah kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Jadi pada petikan ini, dilihat kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberikan kita tenaga. Dan yang terakhir sekali adalah jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Jadi di dalam petikan di sini jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Jadi ini ada 4 contoh ayat majmuk yang ada pada petikan. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, ayat majmuk adalah ayat yang mengandungi 2 atau lebih ayat tunggal disambungkan dengan kata hubung. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Terima kasih. Bye-bye.